All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So guys, hari ni kita kembali lagi di segmen Paranormal Story, which is Kama akan ceritakan kat korang hari ni kisah seram daripada kawan Kama sendiri, kawan rapat Kama. Tapi kali ni Kama tak boleh nak bagi tahu dia siapa guys, sebab kawan Kama ni dia punya pengalaman seram dia ni agak ekstrim dan juga dia berkait dengan family dan keturunan dia. Jadi Kama tak boleh nak bagi tahu siapa. And by the way, korang tengok Kama sekarang ni ada dekat bilik Zack Henderson, sebab bilik Kama sekarang ni tengah bising sangat, ada jiran tengah renovate rumah dorang. And Kama ada berita nak bagi tahu dekat subscriber Kama tentang segmen Paranormal Story ni. Kama ada tanya dekat Instagram hari tu, follow kat Instagram Kama tentang nama yang Kama nak bagi dekat korang, orang-orang yang penggemar, yang favourite dengan Paranormal Story Time dalam channel Kamarina Hasim. So Kama tanya hari tu Creepy, Q-R-E-E-P-Y. Q stand for Kamarina, Reepy tu creepy. So dia macam menyeramkan kan, creepy tu. Or Kama minta suggestion lain juga, tapi semua macam majority kata creepy tu dah sedap dah. So lepas ni korang dah boleh guna hashtag creepy. So that means dia macam berkaitan dengan channel Kamarina Hasim dan juga benda-benda yang paranormal, yang menyeramkan. So lepas ni kalau korang dapat hashtag creepy dekat channel Kama, maksudnya itu segmen Kama bercerita tentang paranormal story seperti video hari ini. So, macam biasa sebelum kita mulakan kisah seram hari ini, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita bagi nama dekat kawan Kama ni. Okay, kita bagi nama dekat kawan-kawan ni Fahri. Okay, sebab dia lelaki. So, selama ni kan, kamu tak pernah tahu pun yang Fahri ni dia ada pengalaman seram yang bagi kamu cukup ekstrim lah. Sebab kadang-kadang kita orang selalu lah juga cerita-cerita kan, macam kamu selalu cerita kisah seram apa semua dekat dia. Dan dia tak pernah langsung cerita apa-apa pengalaman seram dia tau. So, kamu assume memang dia macam tak pernah rasa, tak pernah counter dengan benda-benda ni lah. Sampailah satu hari ni, tiba-tiba ada benda yang baru sangat berlaku, baru sangat dalam minggu lepas macam tu. Mak Fahri ni kena ganggu dekat rumah dia sendiri. Dan waktu ni dia cerita tau, sebab benda tu sangat-sangat baru berlaku. So Fahri mula cerita pasal satu malam ni, diorang tidur dekat rumah, hanya Fahri dengan mak dia je. Sebab waktu tu ayah dia sakit. Ayah dia masuk hospital. So tinggal kat rumah tu tinggal dia dengan mak dia, 2 orang tu je. Adik-beradik lain semua dah besar-besar, semua dah ada rumah sendiri dan duduk dengan keluarga sendirilah. Lagi-lagi since PKP memang dah lama lah adik-beradik dia lain tak balik. So satu hari ni, mak Fahri ni dia tidur dalam bilik yang dah lama orang tak duduk dalam tu tau. Selalunya kalau ada adik-beradik dia yang datang, diorang akan duduk dalam bilik tu. Tapi macam cakap tadi, since PKP ramai dah tak datang tau. Jadi bilik tu memang dah lama orang tak tidur dalam tu, dah lama tak masuk. So satu malam tu waktu hari ayah dia kena masuk hospital, mak dia tidur situ seorang-seorang. Yang Fahri ni tidur bilik dia lah. Tiba-tiba mak dia tak sempat nak tidur lagi, mak dia dah nampak ada orang dekat tingkap. Bilik yang mak dia tidur tu macam katil, depan tu tingkap. Depan tu ada tingkap. So dia nampak macam ada benda besar warna hitam, macam orang menyerupai orang tengah macam duduk dekat situ tau. Lepas tu mak dia tutup mata. Buka mata,
bayangan tu makin besar. Tutup mata balik, buka mata sikit, bayangan tu makin besar. Lepas tu mak dia macam baca-baca ayat sambil tutup mata semua kan. Dan dia buka mata dah tak ada. Ingatkan benda tu macam bayangan almari ke, macam benda lah kan. Tapi benda tu boleh hilang. So that means memang ada orang. Tapi tak sampai situ je guys, gangguan malam tu. Tiba-tiba mak dia rasa macam ada orang lalu-lalang dekat katil. Katil yang mak dia tidur dekat atas, dekat dalam bilik tu, katil queen tau. So agak besar lah kan. Sekejap, kenapa warna tu berubah warna pink? Aduh, macam-macam lah. Habis bateri pula, lighting. Set. Okay, sementara kita tunggu dia charge, kita sambung cerita sikit. Lepas tu mak dia buat dek je tau. Waktu ni, Kamal dah start pelik tau. Macam, wish, kuat juga mak dia Mak dia dah dalam lingkungan 60 tahun macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba Mak Fahri ni rasa macam ada orang raba kaki dia tau. Pegang kaki dia ujung-ujung macam tu. Sampailah tiba-tiba ada benda yang baring dekat sebelah mak dia. Kalau kita tidur atas katil kan, kita dapat rasa macam ada orang pijak katil tu ke, orang duduk ke atas katil tu kan, macam ada melendut kan. Macam tu lah mak dia rasa. Tapi benda tu besar sangat mak dia kata. Lepas mak dia pusing sebelah tengok memang tak ada orang, mak dia terus bangun keluar daripada bilik tu malam tu juga. Dan malam tu mak dia tak tidur langsung. Selang dalam 2-3 hari baru mak dia cerita kat Fahri apa yang berlaku malam tu dalam bilik tu. Lepas tu Kamal tanyalah Fahri kan, cara Mak Fahri ni macam dah lama berpengalaman, macam dah biasa dengan rumah tu. And then start daripada situlah baru Fahri cerita apa yang berlaku sebenarnya dalam bilik tu, dalam rumah tu dan family dia sendiri. Korang bayangkan Fahri ni cerita dekat Kamal pukul 12.30 malam tu tak. So Kamal terpaksa juga dengar untuk ceritakan balik dekat korang. Memang fokus gila malam tu guys. So Fahri ni dia mulakan cerita dia dengan ayah dia. So rupa-rupanya guys, ayah Fahri ni dia memang pengamal perubatan. Setiap minggu mesti akan ada orang datang dekat rumah dia and berubat dengan ayah dia tau. Tapi ni dulu-dulu waktu Fahri ni masih kecil. Sejak ayah dia kena stroke, Mak Fahri ni dah tak kasih ayah dia kerja sebagai pengamal perubatan dah. And menurut Fahri, ayah dia ni dapat ilmu perubatan tu sebenarnya daripada keturunan ayah dia sendiri tau. Keturunan ayah dia ni memang pandai mengurut, pandai mengubat. And zaman dulu-dulu, diorang ni memang suka guna pengantara, macam gunakan jin macam tu lah. Sebab tu kalau korang dulu perasan orang-orang yang mengurut ni nampak macam pakcik tu dah tua kan, dah tua tak larang nak jalan tapi still bekerja mengurut orang. And then dia boleh cakap okay, bayaran dia sekian-sekian, malam nanti ada orang datang mengurut. Kita pun pelik kan, malam nanti ada orang mengurut, pakcik ni datang nak mengurut ke? Tapi tak, jin dia yang akan mengurut. Itu maksud dia menggunakan perantara. Zaman dulu memang famous lah guna perantara ni untuk berubat, untuk mengurut. So dulu memang dekat kampung Fahri ni memang orang selalu datang rumah dia dan minta tolong ayah Fahri ni untuk pagar rumah. Biasanya pagar rumah and then adalah macam berubat dengan benda-benda halus ni. Dan kalau orang minta tolong tu, ayah dia memang akan request macam minta 7 kolah air masjid. Korang mesti selalu pernah dengar juga kan, minta limau nipis, minta garam, benda-benda yang selalu nak berubat-ubat ni lah. So settle cerita ayah dia. So memang nak cerita sebenarnya ini pun salah satu punca gangguan dalam rumah tu ataupun dalam family diorang ni. So seterusnya, adik-beradik Fahmi ke Fahri tadi? Fahri, bukan nama sebenar ya. Diorang ni, adik-beradik diorang ramai tau, 9 orang macam tu. Ramai, tapi dalam banyak-banyak ni hanya 2 sahaja yang mewarisi ayah dia, which is abang dia, kita bagi nama Abang Ali, dan juga Fahri ni. So kita start daripada abang dia. Abang Ali ni daripada kecil lagi dia dah selalu nampak benda-benda yang kita tak boleh nampak. Kita manusia biasa tak boleh nampak. So diorang dulu duduk dekat Teluk Intan. Kat situ macam kawasan kampung-kampung macam tu tau. So dah kawasan kampung-kampung ni memang banyak belaan, macam-macam gangguan yang diterima family Fahri ni. Semua orang kadang-kadang satu rumah tu kena gangguan yang sama tau. Dengar bunyi baby terkejut. Sabar-sabar. Dia memang macam tu. Macam-macam lah.
Dengar baby menangis, dengar cakar-cakar kat dinding. Tapi diorang tak nampak apa-apa. Abang Ali ni seorang je yang nampak benda tu. Nampak creatures, makhluk tu. Daripada dia kecil tau. So, sejak daripada tu memang hijab dia tidak ditutup. Tapi dia gunakan keistimewaan tu untuk menimba ilmu perubatan Islam sejak dia belajar dekat Kedah. So ada seorang tok guru ni yang ambil dia jadi anak murid sebab tok guru ni tengok Abang Ali tu dia selalu datang surau. So tok guru tu suruhlah Abang Ali ni try baca tahlil tau. And then tengok macam Abang Ali ni macam ada potensi kan. So tok guru tu pun ambil lah Abang Ali ni sebagai anak murid dia. And dari situlah Abang Ali ni belajar ilmu, pergi bertapa sana sini. Dan korang tahu tak tok guru Abang Ali tu siapa? Nama dia Tok Guru Harundin. Kalau korang tak kenal, korang boleh search dekat Google Tok Guru Harundin. And Abang Ali ni merupakan salah seorang favourite student beliau. So Abang Ali ni banyaklah pergi bertapa semua untuk cari ilmu tu. And disebabkan itu, dia selalu bawa benda-benda yang pelik-pelik. Kadang-kadang bukan dia yang ambil barang tu, tapi dia diterima barang tu. Kadang-kadang diterima melalui mimpi. Contoh barang-barang tu adalah barang bunian guys. Macam raja kayu, tongkat, macam-macam lah. Dan sebenarnya dalam bilik yang Mak Fahri kena gangguan malam tu, Abang Ali ni selalu datang situ tau. Kalau dia balik macam nak ziarah family, ziarah mak ayah dia ke, Abang Ali akan tidur dalam bilik tu. Dan dalam bilik tu dia simpan macam-macam barang tu. Barang-barang tu. So kadang-kadang dia simpan bawah katil, dia simpan almari. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu punca bilik tu macam jadi bilik keras. So itu kisah Abang Ali. Seterusnya Fahri sendiri. Fahri ni pula daripada dia first lahir lagi dah ada yang menjaga dia tau. Ada benda lain yang jaga dia. Dan benda ni bukan daripada keturunan ayah dia tapi dari keturunan mak dia. Sebab mak dia ni keturunan pawang istana. Pawang maksudnya bomoh. So macam bomoh diraja macam tu lah. Sebab dulu memang golongan raja memang ada guna bomoh tau. So dia dipanggil bomoh diraja macam tu. And ayah kepada Mak Fahri ni, which is Datuk Fahri lah, dia pula tok silat. Guru silat memang ada ilmu tu lah. Silat ni kita tahu kadang-kadang tak semua silat. Ada jenis yang silat yang guru dia gunakan jin untuk jadikan anak murid dia kuat. Dia sebenarnya depends on guru silat lah. Sampaikan atuk dia ni pernah mati 2 kali tau. Waktu tu dah nak kebumikan dah. Sekali tiba-tiba mayat atuk dia tu hidup balik. Wallahualam. And daripada kecil lagi, daripada si Fahri ni baby lagi, macam-macam kejadian yang pelik berlaku dalam rumah dia tau. Pernah sekali tu, mak dia tinggalkan Fahri. Fahri tengah waktu baby, tinggalkan dalam buaian. Tahu lah buaian henjut tu kan. Lepas tu mak dia nak pergi masak sekejap kan. So waktu tu Fahri dah tidur. Sekali mak dia tengah kat dapur tu terdengar anak dia menangis dan baby. Lepas tu mak dia nak pergi larilah bergegas ke buaian anak dia tu nak henjut balik. Dalam on the way nak pergi ke buaian tu korang, tak sampai lagi kat situ, tak sampai sentuh lagi, buaian tu henjut dengan sendiri. Seolah-olah ada benda yang dodoikan dia. Oh my god. And sejak daripada tu macam-macam terjadi dekat Fahri waktu dia baby. Dia selalu, mata dia selalu menyilau dalam rumah tu. Sampaikan dia dah besar sikit, dia selalu ajak main nyorok-nyorok dengan abang kakak dia. Lepas tu tiba-tiba dia menangis. Dia tunjuk dekat langsir. Dia kata, "Mak, tu, cantik." Dia kerap cakap benda ni. "Mak, tu, cantik." Dia tunjuk kat belakang langsir. Tak tahulah apa benda yang cantik tu kan. Tapi kenapa dia nak menangis kalau nampak benda yang cantik? Wallahualam lah. Lepas tu mak bapak dia ni pergilah bawa dia pergi berubat and then ustaz tu kata benda tu suka dia. Benda tu memang suka dia daripada dia kecil. So wallahualam lah, benda ni saka ke apa benda ke, tapi benda tu mendampingi Fahri ni tau daripada dia baby tau. Lepas tu kalau dia ni sakit ke, demam, patah tangan ke, benda tu yang jaga.
And ada satu cerita yang berlaku sewaktu Fahri ni sekolah. Dia sekolah MTD dulu, Maktab Tentera Diraja. Waktu dia sekolah MTD dulu tu, dia power gila main lembing tau. Kau tahu tak lembing yang macam kayu tajam tu, lepas tu kita rejam dia dari jauh tu. Dia jadi lagi. Lepas tu dia sambung je buat macam tak ada benda yang berlaku. Dia macam campak benda tu daripada jauh kan. Dia power gila benda tu dan selalu johan tau. Sampai satu hari ni, tiba-tiba ada seorang kawan dia ni yang sixth sense. So waktu tu, kawan dia ni ada kat luar bilik tau, dekat koridor macam tu. And Fahri ni pula dia dekat belakang dia ada tingkap macam tu. Lepas tu, tiba-tiba langsir tu macam bertiup terbang. So nampak tingkap kat luar tu. Kawan dia hijab terbuka tadi tu terus tergamam pandang belakang Fahri tu. Tiba-tiba dia senyap sebab awalnya diorang tengah berborak. Beberapa minit macam tu, dia datang dekat Fahri. Lepas tu dia tanya, kau tak ada rasa apa-apa ke? Kau ada tak pendamping? Lepas tu Fahri ni memang terkejut lah. Sebab sebenarnya sejak Fahri kecil sampailah di sekolah tu, dia tak pernah tahu langsung pasal ayah dia punya sarasilah yang dulu-dulu, pasal abang Ali tu, pasal mak dia. Memang dia tak tahu. Pasal dia kecil-kecil tu pun dia macam, dia cakap macam tu dia nampak benda tu dia macam dia tak ingat tau benda-benda tu. And dia tak berapa gemar sangat dengan benda-benda ni, dengan kisah-kisah seram ke apa ke, dia tak berapa gemar. So waktu kawan dia cakap macam tu, pendamping lah apalah, dia jadi pelik lah. Macam tak faham kan. Lepas tu tiba-tiba dia teringat tau, macam benda tu sekilas lalu dalam fikiran dia. Waktu dia kecil-kecil, dia tiba-tiba teringat dengan benda yang dia pernah nampak waktu kecil. Dia kata cantik apa semua tu. Benda tu macam terflashback tau. Lepas tu guys, yang dahsyatnya, kawan dia yang hijab terbuka tu bukan sahaja hijab dia terbuka, tapi dia macam ada satu keistimewaan yang dia boleh pergi ke sejarah silam orang tau. Wallahualam lah benda ni kan. Tapi apa yang kawan dia cerita tu betul. Pasal Fahri ni, dia cakap kat Fahri, aku nampak satu bilik ni, dalam satu bilik ni ada banyak frame. Dan frame tu penuh dengan gambar-gambar kau daripada kau kecil sampai kau besar. Lepas tu aku nampak waktu kau kecil-kecil kau selalu menangis. Dan kau selalu tunjuk ada benda cantik kau cakap dekat mak kau. Lepas tu baru Fahri teringat tau pasal benda tu. Dan pasal buaian yang terhayun sendiri tu pun kawan dia cerita. Lepas tu kawan dia cakap, and kau power kan main lembing, sebab memang popular lah, ada selalu johan. Lepas tu si Fahri ni macam angguk lah kan. Lepas tu kawan dia tu cakap, tu pun benda tu yang buat tergamam terus lah Fahri. Apa maksud dia kan? Rupanya waktu si Fahri ni tengah main lembing tu kan, tengah bertanding, kawan dia yang hijab terbuka ni sebenarnya selalu nampak ada orang perempuan dekat belakang Fahri yang pegang lembing tu tau, yang tolong dia bertanding sekali. No wonder lah kekuatan dia tu lain macam. Fahri kata kekuatan diri dia waktu tu, and dia selalu johan tau. So itu kisah Abang Ali dengan Fahri ni, macam mana dia orang involved dengan benda-benda ni. So sekarang ni kamu nak cerita kat korang misteri yang berlaku dalam rumah dia yang dia tengah duduk sekarang ni tau. Yang lately ni baru je berlaku kan, pasal satu gangguan tu. Rupa-rupanya rumah tu memang keras daripada diorang first kali pindah ke situ. Okay, so diorang mula-mula menetap dekat Teluk Intan. Lepas tu sejak Fahri ni lahir, keluarga diorang ni pindah tau. Pindah adalah satu tempat ni. Rumah yang diorang nak pindah ni rumah lama dah tau sebenarnya, tapi still dekat situ macam vibes dia macam kampung-kampung juga. Ada tanah-tanah apa semua. Sebab asalnya rumah baru tu tanah lombong. Tanah lombong. And rumah tu pun antara yang terawal dekat area situ. So maksudnya memang dah lama lah rumah tu. Lepas tu pernah juga Nini Fahri ni duduk dekat rumah tu, and then dia pindah duduk rumah lain. So rumah tu macam dah lama kena tinggal. Pernah juga orang sewa rumah tu, tapi tak lama tau. Kerap orang baru sewa, orang baru. Sebab banyak komplain pasal macam-macam jenis gangguan yang ada dalam rumah tu. So tak nak cerita pasal apa yang berlaku sebelum diorang pindah. Kamu akan cerita pasal startnya diorang pindah, apa yang berlaku. So mula-mula
ada 2 orang adik-beradik Fahri ni, lelaki, abang-abang dia. Diorang macam nak datang ke rumah tu, nak tengok-tengok dulu, nak sapu, nak bersihkan dulu sebelum keluarga yang lain sampai lah. So diorang ingat macam nak stay dalam 2-3 hari, bermalam dalam rumah tu, kemas-kemas, sapu-sapu dulu. So first day diorang 2 tu masuk dalam rumah tu, memang kotor sangat. Yelah dah lama tinggal kan, dah lama sangat tinggal, dah lama tak ada owner. Dia masuk je dekat dapur, banyak sangat rambut yang bergumpal tau. Rambut tu panjang-panjang je. Rambut tu semua panjang-panjang bergumpal dekat dapur. Okay, tak apalah, macam sapu je lah, taklah fikir apa-apa kan. Sapu. And then sampai diorang dah penat, dah malam waktu tu nak tidur. Kan masyarakat kawasan tu macam kampung kan. So tandas diorang tu dekat luar rumah. Macam kat kampung Kamal dulu tu pun tandas dekat luar rumah, jamban tu kat luar rumah. So malam tu abang dia nak terkencing kan malam-malam. Lepas tu keluar, pergilah ke dapur belakang, nak buka pintu belakang. Buka pintu nak masuk toilet. Lepas dah habis kencing apa semua, nak masuk balik dalam rumah, tengok-tengok dekat meja makan kat dapur, meja tu besar. Dia ternampak ada benda yang tengah merangkak atas meja tu dengan rambut yang panjang macam Cik Ponti. Guys, first day guys, baru 1 malam dah ada gangguan seteruk itu. Tapi tak tahulah, si Fahri ni pun macam tak boleh brain, keras gila diorang punya family ni tetap nak duduk situ. Tapi mungkin sebab Fahri tu pun waktu tu dia masih kecil masih baby, so dia tak tahu apa sangat lah. Tapi apa yang Fahri kata, waktu tu keluarga diorang macam memang tengah susah, so tinggal rumah tu je. Lepas tu macam fikir ayah dia pun boleh berubat, so benda tak adalah jadi masalah besar dekat family dia ni. Tapi kalau dekat kamar memang tolong, sorry tu si aku memang takkan duduk lagi kat rumah tu. Lagi seramnya waktu tu dah lah tak ada elektrik. Tak ada elektrik satu hal, lepas tu pakai lilin apa semua. Memang seram gila suasana rumah dia waktu tu. So start daripada situlah diorang tahu yang rumah ni sebenarnya tak clean, tak bersih daripada benda-benda tu. So family diorang ni pun datanglah ke rumah tu dan menginap macam biasa. Sejak daripada tu Abang Ali dengan ayah dia memang selalu berubat dalam rumah tu tau. So macam-macam jenis masalah pesakit lah yang datang dalam rumah tu. Ada yang kena ganggu dengan ni, kena ganggu dengan tu kan, macam-macam jenis. Dan mungkin efek daripada benda tu juga rumah tu jadi berhantu. Macam selalu jadi gangguan. So first kali bilik depan. Dalam rumah dia ni agak besar tau, luas jugalah. Rumah kampung yang rumah besar-besar tau. So dalam rumah tu banyak bilik. Dan sampai sekarang sebenarnya banyak bilik yang kosong. Tapi waktu tu bilik depan tu selalu sangat dengar pasal lembaga besar warna hitam. Lembaga tu macam lelaki tau. Dan benda ni selalu kacau ayah Fahri. Mak dia pun kena juga, tapi mak dia selalu kena cekik, kena tindih dengan lembaga hitam dekat dalam bilik depan tu. Yang ayah dia ni pula selalu kena ganggu time nak solat. Time nak solat, dia akan rasa macam tengah nak sujud tu kan, nak sujud tu rasa macam benda tu himpap daripada atas macam tu. So dia macam nak bangun tu susah sangat, berat sangat nak bangun. Lepas tu tengah solat, tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pergi tiup dekat telinga, dia tiup dekat tengkuk, macam nak bagi kita seram sejuk, nak kacau kita time solat. Dan ayah dia selalu kena ganggu, bukannya sepanjang nak solat waktu Qiyamul Lail tu. So benda besar warna hitam tu selalu sangat kacau ayah dia tengah Qiyamul Lail tau. Seterusnya, misteri yang kedua tentang perempuan berbaju kurung biru. Kisah ni kamu tak sabar sebenarnya nak cerita kat korang, sebab kamu ada upload dekat IG story hari tu kamu kena vaksin. Patutnya kamu dah cerita kisah ni awal dah, tapi disebabkan efek vaksin dos 2 tu bukan kamu pass out, akhirnya kamu dapat cerita hari ni. Sangat-sangat seram ni. Perempuan baju biru, berkurung biru. Satu kampung famous pasal perempuan tu. So orang dekat luar rumah, selain daripada rumah si Fahri ni, selalu sangat nampak perempuan baju kurung biru tu ada depan rumah diorang. Diorang macam nak tanya siapa tu, tapi macam malah nak jaga tepi kain orang kan. Tapi macam kebanyakan kalau rumah kampung memang diorang semua tahulah, macam oh ni saudara dia ni, ini adik-beradik dia ni, macam tu. Jadi diorang tertanya jugalah, siapa perempuan ni kan? Tak silap anak-anak dia, lelaki, perempuan yang ni, perempuan yang tu, macam tu lah. Tapi tertanya-tanya siapa yang ni kan? Sampailah satu hari ni, jiran depan rumah Fahri tu tegur.
Dia tegur dekat ayah Fahri ni, dia kata, anak kau ke yang selalu duduk dekat buaian tengah-tengah malam tu? Tak adalah selalu nampak dia duduk. Dia study ke? Buat apa kat situ? Sebab jiran dia ni macam pelik. Kenapa? Setiap malam, masalahnya setiap malam mesti nampak perempuan tu duduk dekat buaian dan berkurung warna biru. Lepas tu jiran dia sajalah bagi tahu, sebabnya setiap hari nampak pakai baju sama je kan, warna biru. Lepas tu ayah dia ni dah pelik dah lah, memang tak ada orang duduk dekat buaian malam-malam kan. Itu yang pertama, misteri. Yang kedua, setiap kali ada buat kenduri. Adik-beradik Fahri kan ramai kan, so ada satu musim tu, macam tahun ni abang dia kahwin, tahun depannya tu kahwin lagi, lepas tu ada lagi orang kahwin, ada lagi adik-adik dia kahwin. Macam selalu je ada kenduri lah dekat dalam rumah tu. Lepas tu korang dapat bayangkan tak kalau kenduri kan dekat kampung, macam selalu orang datang, jiran-jiran datang, gotong royong apa, masak sama-sama kat dapur, macam riuh lah dalam rumah tu kan, orang tolong sana sini. And waktu kenduri tu, semua orang dah ada dekat depan tau. Waktu tu Mak Long dia, Mak Long Fahri ni ada kat dapur. Kat dapur tengah cuci pinggan semua. Lepas tu dia nak pas dulang ni, dia nak pas satu dulang ni. Dia pas, tengok ada seorang perempuan kan, tolong letakkan dulang ni kat tempat sekian-sekian. Lepas tu perempuan tu pun ambil. Sekali Mak Long dia pusing belakang, mana tadi? Tengok dah tak ada, perempuan tu dah tak ada. Lepas tu terus pergi ke depan, tanya dekat Mak Fahri ni, siapa perempuan pakai baju kurung biru tadi? Mak dia dengar je perempuan pakai baju kurung biru tu macam dah ada juga dia pagi-pagi ni. Kan maklum dia seorang je kena, ada juga lagi seorang kena. Waktu tu sama juga kan, tengah dalam kenduri juga. And then dekat dapur, makcik tu kat dapur, nampaklah ada orang lain kat dapur tu, perempuan tu tengah cuci-cuci apa semua. Sekali makcik tu ajak perempuan tu pergi depan, jom pergi ke depan, sebab tak ada apa-apa lah nak settle kat dapur tu. Tapi perempuan tu tak nak. Lepas tu makcik tu macam okey lah kan, tak kenal pun siapa perempuan tu. Lepas tu pergi depan, sekali ada orang nak tutup lampu dapur. And then makcik tu cakap lah, jangan tutup lampu dapur, ada orang kat dapur. Lepas tu orang tu pelik lah, mana ada siapa-siapa kak. Makcik tu pun check dekat dapur, tengok memang tak ada siapa-siapa. Dan dia tanya dekat Mak Fahri tu lagi sekali, siapa perempuan yang pakai baju kurung warna biru tu? And sekali lagi mak dia pelik. So mak dia tanyalah kan, macam mana rupa perempuan tu? And then makcik tu jawab, rambut dia lurus, warna hitam, panjang. So tak tahulah macam mana family Fahri ni tahu sebenarnya baju kurung biru ni dia menyerupai penjaga rumah asal. Owner rumah asal tu. Sebelum dia mati, dia pakai baju kurung warna biru. Dan perempuan pakai baju kurung warna biru ni juga, dia bukan setakat menyerupai penjaga asal rumah ni, tapi dia juga selalu menyerupai harimau. So bila diorang dengar harimau ni, diorang dah syak, ini tanta saka penjaga rumah ni, yang mungkin diorang ada perjanjian dengan rumah ni ke, untuk jaga rumah ni, suruh jin untuk jaga rumah ni. And memang betul korang, bila ada orang yang niat jahat dekat rumah Fahri ni, diorang tak akan dapat buat niat jahat diorang tak akan dapat teruskan. Contohnya ada satu musim tu, penduduk kampung tu banyak kena rompak, kena curi lah rumah diorang tu kan. Barang-barang kemas kena curi, rumah kena rompak, tapi rumah dia je tak kena. Dan sebenarnya banyak kali pencuri ni cuba nak masuk tau, tapi separuh jalan je dia boleh buat. Sebab tingkat-tingkat kat situ banyak terkopak, ada yang pecah, tapi barang-barang semua tak hilang. Macam diorang tak boleh nak masuk dalam rumah tu. Mungkin diorang ternampak harimau jadian yang ada dalam rumah tu. Wallahualam lah. Satu lagi kisah seram yang berlaku dalam rumah Fahri tu. Satu hari ni Fahri dengan sepupu dia je tinggal lah dalam rumah tu. Lepas tu mak ayah diorang ni semua keluar pergi pasar lah, nak beli barang-barang dapur apa semua. So tinggal diorang berdua dalam rumah. Lepas tu Fahri ni dia tidur. Dia macam baring main handphone lah, main game kan dekat depan pintu salah satu bilik tu. Dia macam dia macam baring kat depan pintu je, tak masuk pun dalam bilik tu. And pintu tu memang terbuka luas. Lepas tu sepupu dia datang, macam nak pergi sapa lah dekat Fahri ni kan, nak tengok dia main game apa. Datang sekali dia tergamam bila dia sampai kat depan bilik yang Fahri tu baring.
Fahri tu tak baring dalam bilik tu tapi kat luar bilik tu, depan-depan pintu tu. Lepas tu dia tergamar pandang macam tu, mata tu biliar. Lepas tu dia terus nangis. Lepas tu Fahri ni dah macam pelik lah, kenapa saya nangis? Kau nampak apa ni, apa benda yang berlaku kat aku macam tu kan? Kau nampak apa kat aku? Kenapa kau menangis? Lepas tu dia diam tau. Sepupu dia diam, dia sampailah mak bapak diorang balik, baru dia cerita. Rupa-rupanya dia nampak dekat dalam bilik tu ada benda besar, tinggi sangat. Dia tengah berdiri dekat atas katil dan kepala dia tu lagi tinggi daripada kipas siling. Kipas siling tu dia betul-betul sampai kat terumbung tu saya ingat kepala macam ni pandang si sepupu dia ni. Serem mat. Macam-macam jenis tau ada dalam rumah tu, sangat-sangat keras. Mak ayah Fahri ni sangat-sangat kuat. Sampai sekarang tau diorang bertahan duduk dalam rumah tu. Malam tu Kamal macam, asal lah kau cerita kat aku tengah-tengah malam ni weh. Selama ni dia tak pernah cerita tau. Sebab macam Kamal cakap dia macam tak berminat kan dengan benda-benda ni. Tapi sebab Kamal tanya, Kamal macam korek. Lepas tu dia pun buka cerita. Itulah kisahnya guys. So sampai sini sajalah kisah pengalaman seram Fahri dan keluarga dia. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in the next video. Bye!